This call is now being recorded. Okay, N tu adalah bilangan. P, okay, N adalah bilangan. P adalah kebarangkalian berjaya. Okay, nak tahu kebarangkalian berjaya itu macam mana, nanti kita dapat soalan. Okay, maka nilai jangkaan atau min bagi taburan ini ditarik sebagai jumlah hasil darab X. Okay, ni jumlah hasil darab X dengan kebarangkaliannya. Kebarangkaliannya dah P, X sama R. Dan dibagi oleh jumlah kebarangkalian. Okay, inilah jumlah kebarangkalian dia. So, oleh kerana jumlah kebarangkalian dia sama dengan 1 yang bawah ni, maka rumus bagi min sama dengan NP. So, dia dah permudahkan rumus. Hello, sorry ganggu. Hello, ya? Suara Afiq macam kurang jelas. Ada bunyi-bunyi kipas. Oh, ya ke? Alamak, kipas ke? Okay, sorry. Okay, sorry. Okey tak sekarang? Okay dah sekarang. Okay dah. Kalau ada problem bagi dia tahu. Ni tak boleh nak tengok komen. Open je mic. Okay, thank you. Okay, so dia dah permudahkan dah. So, formula untuk mencari min adalah sekejap saya besarkan tulisan. So, formula untuk cari min adalah sama dengan NP. Okay, itu je yang dia nak terangkan dekat sini. Okay, formula bagi min sama dengan NP. N bilangan darab kebarangkalian berjaya. P kebarangkalian berjaya. Okay, kita tengok. Yang lain pula. Okay, variance. Okay, dia bagi variance kat sini. Formula dia adalah NPQ. Di mana N tu bilangan darab P kebarangkalian berjaya and then Q kebarangkalian tidak berjaya. Okay, macam tu je. Kalau sisi yang awal juga pula kita just punca kuasa daripada variance. Tu je yang untuk dua ni. Kalau variance NPQ, kalau sisian piawai punca kuasa daripada variance. Okay, faham? Okay, jom kita contoh soalan. Okay, suatu kajian mendapati bahawa 95% daripada rakyat Malaysia yang berumur 20 tahun dan ke atas mempunyai lesen memandu kereta. So, maksudnya 95% ni rakyat yang mempunyai lesen memandu kereta. Okay. Dia kata jika 160 orang dipilih secara rawak daripada kumpulan umum itu, jangkakan bilangan rakyat Malaysia berumur 20 tahun dan ke atas yang mempunyai lesen memandu kereta. Okay. Kita tengok, dia nak jangkakan bilangan. So, bila dia cakap jangkakan bilangan, maksudnya dia nak min. Okay. Dia cakap jangkakan bilangan, maksudnya dia nak min. Okay. Kita tahu tadi, P kebarangkalian berjaya dia adalah 95. So, maksudnya 0.95. Okay. Kalau P 0.95, so maka Q 0.05. Okay, sebab apa? Sebab P kebarangkalian berjaya tambah dengan kebarangkalian tidak berjaya akan sama dengan 1. Okay, macam tu. So, tadi dia beritahu jika 160 orang. So, maksudnya 160 adalah N. So, tadi soalan nak jangkakan bilangan. So, jangkakan bilangan maksudnya dia nak min. So, min tadi formula dia N darab P. So, kita ada N. N 160 darab P. P kebarangkalian berjaya 0.95. So, kita darab dapatlah 152. Itulah jangkakan bilangan rakyat. Okay, macam tu maksud dia. Okay, and then dia nak cari variance. Variance tadi formula dia yang ni, NPQ. So, tengok NP tadi N 160, P kebarangkalian berjaya 0.95 and then Q 0.05. Darab dapatlah dia punya variance. Okay. Lepas tu nak sisi yang awal kan. So, kita just punca kuasa variance saja. Dia just punca kuasa variance saja. So, kita dapat 2.76. Okay, macam tu je. Boleh? Laju sangat ke ada tak faham ke? Okay. Kita terus tengok dekat contoh soalan. Okay. Suatu pemberi ubah rawak diskret X bertaburan binomial dengan min 45 dan sisian pegawai 3. So, dia suruh cari nilai
N dan P. Okay, kita dah ada, dia dah bagi tahu dah nilai min. Min 45. So kita tahu tadi formula bagi min dia 45. So formula bagi min tadi adalah 45 sama dengan NP. Okay. Kalau macam ni dia tak cukup maklumat. So dia ada bagi lagi sisihan PY. So sisihan PY dia adalah 3. So formula sisihan PY tadi adalah punca kuasa NP Q. So nampak tak? NP ni sama dengan 45. So dia masukkan, so kita masukkan 45 di sini. So kita akan dapat 3 sama dengan sert 45 Q. Sampai sini kita dah boleh cari nilai Q. So bila kita cari nilai Q, kita akan dapat 1/5. So bila Q 1/5, maka P 4/5. Macam mana dapat 4/5? Sebab P plus Q sama dengan 1. So kita nilai P 1 tolak 1/5. So kita akan dapat P dia 45. Okay, boleh. So tadi dia nak nilai N dan P. So kita tengok nak cari nilai N. Nak cari nilai N berdasarkan formula min tadi. Formula min NP sama dengan 45. P dah ada 4/5. So kita just gantikan masuk dalam nilai dalam persamaan tu, and then kita akan dapat nilai N. So bila kita kira N, kita dapat 56.25. So kita tahu N ni adalah bilangan. Macam kita kira orang 1, 2, 3 kan. Tapi yang dia bagi 56.25. Bilangan dia tak ada perpuluhan sebab dia integer. So kita consider dia sebagai 56 je bilangan dia. Okay, boleh? Bilangan dia tak ada perpuluhan, sebab tu lah dia ambil N sama dengan 56. Sebab bilangan dia tak ada perpuluhan. Dia memang sebiji, integer. Okay, boleh Okay. Kita tengok soalan nombor 2 pula. Sekejap padam dulu. So soalan nombor 2 dia minta suatu formula ubah. Okay. X bertaburan binomial ni. X bertaburan binomial 120 0.4. So kita tahu 120 ni tadi adalah N. P ni kebarangkalian berjaya dia adalah 0.4. So dia suruh cari min dan sisihan PY. So min sama dengan simbol min sama dengan NP. So berdasarkan dia dah bagi maklumat, kita boleh cari dah nilai min dia. N 120 darabkan dengan P dia 0.4. So kita akan dapat, so kita kat skema ni kita akan dapat 48. Okay. Lepas tu soalan nak minta apa tadi? Sisihan PY-nya. So sisihan PY formula dia adalah punca kuasa N P Q. Tadi P kita 0.4, maka Q kita 0.6. So sert NP tadi 48 darab 0.6. So kita dapat sisihan PY dia 5.367. Okay, situ je. Okay, rasanya ni tak ada masalah. Okay, okay, kita nak tengok nombor 3. Okay, nombor 3. Terdapat 50 orang penduduk di sebuah kampung. Okay. Azam pula. Okay, kalau kan dia bagi terdapat 50 orang penduduk kampung. Okay, so maksudnya ini adalah dia punya bilangan N. So, didapati bahawa 8 daripada 10 orang penduduk kampung itu memiliki jalur lebar di rumahnya. So, P dia adalah 8 daripada 10. 8/10. Maksudnya kita kecilkan dapat 4/5. So Q dia adalah 1/5. Okay. Take dulu maklumat dia.
Dia suruh cari min. Min tadi, okay. Min tadi, min sama dengan NP. So, N tadi 5,000. P dia adalah 4/5. So, kita just dapat nilai dia 4,000. Okay. Lepas tu dia suruh minta variance. Variance NPQ. NP tadi adalah 4,000. So, darabkan dengan Q 1/5. So, kita akan dapat berapa tu? 800 je. Dapat 800. Kalau dia nak sisi yang piawai, kita just punca kuasakan variance. Kita akan dapat 20/2. Ataupun dalam bentuk nilai dia 20/2. 28.28. Okay, macam tu je. Okay, boleh. Azan. Kau apa dah? Ya, kita nombor 4 pula. Okay, nombor 4. Dalam suatu kajian, didapati bahawa 3/5. Okay, 3 daripada 5. So, 3/5. P dia 3/5. Orang lelaki dewasa gemar menonton perlawanan bola sepak. Okay, jika 1,000 orang lelaki, okay, maksudnya 1,000 adalah N. Jika 1,000 orang lelaki dewasa dipilih secara rawak, cari min dan sisian piawai. Okey, maksudnya min kan. Okey, konsep dia sama je. Kalau P 3/5, so Q adalah 2/5. So N adalah 1,000. So dia nak min sama NP. So NP sama dengan 1,000 darab 3/5. So kita akan dapat, okay, kita akan dapat 600. Kita akan dapat 600. So, dia nak sisian piawai kan. Sisian piawai cari variance. So, variance dia NPQ. So, NP tadi 600. Q adalah, berapa tadi Q dia? Q adalah 2/5. So, kita dapat 240. So, dia minta sisian piawai, kita just punca kuasakan je. Dapat 4/15. Okay, macam tu je. Okay. Ui, baru 16 minit. Okay, ada soalan nak tanya? Tak boleh baca komen ni. Kalau soalan, just open je mic, jangan malu. So, soalan 4 dah. Okay, kita tengok ni pula. Okay. Sebuah kedai kek menghasilkan sejenis kek coklat kek. Didapati bahawa 12% daripada kek coklat itu bergisim kurang daripada 1 kilogram. So, maksudnya kek yang kurang 1 kilogram, peratus dia 12%. So, soalan nak cari bilangan minimum kek coklat yang perlu dipantau supaya kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebiji kek. Kebarangkaliannya sekurang-kurangnya sebiji kek coklat berjisim kurang daripada 1 kilogram yang dipilih secara rawak adalah lebih besar daripada 0.85. So, maksudnya, dia kata jisim kek coklat yang perlu dipantau sekurang-kurangnya sebiji. PX lebih besar ataupun sama dengan 1. So, tu maksud dia. So, dia beritahu kebarangkalian untuk sekurang-kurangnya sebiji kek coklat ni adalah lebih besar pada 0.85. So, kita boleh tengok kat sini. Nampak? Kebarangkalian sebiji kek coklat kurang daripada 1 kilogram adalah lebih besar pada 0.85. Kita tulis macam ni. So, kita tahu tadi P dia 0.12. So, Q just tolak je daripada 1 tolak P.
Kita dapat 0.88 Q and then P 0.12. So dia nak P lebih besar daripada 1. So cara yang paling mudah kita akan dapat 1 tolak P sama dengan kosong. Dia macam ni. Dia ada 0, 1, 2, 3 lah. Katakanlah. Dia nak lebih besar daripada 1. So bila nak lebih besar daripada 1, kita kena tambah. So kita akan dapat lebih besar daripada 1 yang ni. So ataupun cara paling senang, 1 ni kebarangkalian keseluruhan. Kebarangkalian keseluruhan ni tadi. So tolak P X sama dengan kosong sama juga dengan kebarangkalian 1 tambah 2 tambah 3. Okay, sebab tu dah dia ambil 1 tolak P X sama dengan kosong. So lebih besar pada 0.85. Okay. And then nampak ni, ini dia just bawa ke sebelah je. 1 bawa pergi sebelah. So kita, okay. Kat sini, formula untuk nilai kebarangkalian dia adalah NCR darab PR darab Q and tolak R. Okay, rasanya ni memang dah kena tahulah. So sebab tu lah dia masuk tadi. Dia masuk macam ni. So N kita tak tahu. NC kosong. 0.12 darab R dia. Okay, R dia kosong. R ni yang dipilih lah. So darab 0.88 kuasa N. Lebih kurang pada 0.15. Okay. Sampai sini. Okay, kita cuba nampak tak? NC kosong ni dekat bawah tak ada. Sebab apa? Bila kita tekan kalkulator, apa-apa nilai, contoh 9C kosong, kita akan dapat 1. Sebab tu lah dekat bawah ni, dia tak tulis NC kosong tu. So apa-apa nilai, contoh 9C kosong, kita akan dapat 1. So 1 maksudnya dia macam tak nilai lah, tak perlu tulis pun tak apa. Sama juga dengan 0.12 kuasa kosong, kita akan dapat 1 juga. So tinggallah 0.88 kuasa N. Okay. Okay, ni sampai sini dia dah jadi macam hukum log. Kita samakan dia punya asas. Apa ni? Log 10 0.88 lebih kecil pada log 10 0.15. Okay. Dekat sini kita kena hati-hati. Okay, tengok log 0.88 kita bawa pergi sebelah. Okay. Asal dia, simbol dia kurang. Tapi kenapa bila bawa pergi sebelah, simbol dia dah berubah. Sebab kalau kita tekan log 0.88 dekat kalkulator, kita akan dapat nilai dia negatif. So bila negatif, bawa pergi sebelah, kita akan ubah simbol ketaksamaan dia. Sebab itulah dia berubah simbol. So kena hati-hati. Kadang-kadang student tu dia overconfident, dia akan buat macam ni je. Log, dia akan simbol dia tak ubah pun. Sebab dia tak tengok dulu kat kalkulator nilai log 0.88. So log 10 0.88 ni negatif. Bila bawa ke sebelah, simbol dia akan berubah. Okay, sebab itulah simbol dia berubah. Okay. So bila dah kira dapat N lebih besar 14.84. So N tadi bilangan kan. So bilangan kita consider dia integer lah. Kita anggap dia sebagai nombor bulat sebab bilangan. So dia kata N lebih besar 14.84. So maksudnya N sama dengan 15. Okay. Okay, boleh sampai sini. Okay, kita tengok contoh kedua. Okay, nanti ada soalan saya cuba bagi buat dulu. Nanti share jawapan. Saya dan kira. Okay, kita tengok ni dulu. Kita beritahu dalam satu kajian didapati bahawa 35% daripada rakyat Malaysia yang lahir dalam Julai tahun 1980 hingga tahun 2000 berkemampuan membeli sebuah rumah sendiri. Okay. So ayat ni dia just nak peningkan je. So maksudnya 35% ni yang mampu beli rumah sendiri. 35% mampu. So kalau tak mampu,
kita tolak. Kita akan dapat 65. So 65 ni adalah yang tak mampu. So P dia adalah 0.35. And then Q dia adalah 0.65. Okay. So, soalan nak, jika 10 orang daripada rakyat Malaysia yang lahir dalam Julai tahun itu dipilih secara rawak, cari kebarangkalian bahawa tidak lebih daripada 2 orang. So, dia nak kebarangkalian tidak lebih. So, bila tidak lebih, P X kurang pada 2. Tidak lebih. Nampak ni? P X kurang sama dengan P X kurang sama dengan 2. So maksudnya P X sama 0 tambah P X tambah 1 tambah P X sama dengan 2. Rasanya ini boleh lagi. So kita kena tahu lah dulu nilai N, P, Q kena tentukan. Bila dah tahu, baru kita boleh cari kebarangkalian dia. So kita tengok kat sini. Okay. So inilah cara penyelesaian dia. Okay. So P dia tadi 0.35, Q 0.65. So di mana N sama dengan 10. So sampai sini kita just masukkan je lah P X sama dengan 0. So formula dia N 10 C R. R tu bilangan yang dipilih. So untuk yang ni kosong lah yang dipilih. Darab P 0.35 kuasa R. Kuasa R kosong. Darab Q. Q tadi 0.65 kuasa N tolak R. N tolak R 10 tolak 0, 10. Lepas tu masukkan je. Sama juga PS sama dengan 1, PX sama dengan 2. Kita akan dapat kebarangkalian dia. So kita dapat kebarangkalian dia 0.2617. Okay. Sekejap. Kenapa tak nampak? So, nombor 4 ni dia membuat apa ni? Refleksi. Tak jelas. Okay. Dia katakan Y mewakili bilangan rakyat Malaysia yang lahir dalam Julai. Okay. Ni tak penting pun. Ayat Okay. Dia katakan Y mewakili bilangan rakyat yang tidak mampu membeli rumah sendiri. Itu. Betul tu dia. Pendekkan je ayat dia. So, kita tahu. Okay. Ini yang dimaksudkan dengan kebarangkalian berjaya tadi. Okay, kita tengok dekat soalan. Kita tengok kat soalan ni tadi, dia kata kebarangkalian yang berkemampuan kan. So, kebarangkalian berjaya ni, dia ikut dengan soalan. So, maksudnya soalan minta berkemampuan membeli kan. So, tadi, yang berkemampuan membeli 0.35. So, kebarangkalian berjaya dia 0.35. Sebab dia nak berkemampuan membeli. So, kita tengok dekat sini. Dia kata yang tidak berkemampuan. Terpotong pula. So, dia kata tidak berkemampuan. So, kita... terpotong. Okay, dia kata tidak berkemampuan. So, kebarangkalian berjaya dia bergantung pada soalan. So, soalan nak tidak berkemampuan. So, automatik kebarangkalian berjaya dia adalah 0.65. Sebab tu dia berubah kat sini. Dia bergantung pada soalan. Soalan nak, kebarangkalian berjaya tu bergantung pada soalan. Nampak? Soalan atas tadi dia minta yang berjaya kan. So, bila berjaya, yang berjaya, yang mampu. So, kebarangkalian berjaya dia adalah 0.35. Okay, macam tu je. So, dia always depend dekat soalan lah. Kalau soalan tu minta tak mampu, refer dekat dia punya kebarangkalian dia. Okay, so untuk yang ni tidak mampu. So, bila tak mampu, P dia akan berubah lah 0.65. So, dia kata tadi, katakan Y bilangan. So, inilah PY kurang lebih besar dengan 8. So, maksudnya lebih besar pada 8 ni 8, 9, 10. Limit dia 10 je kan.
Okay, so maksudnya P X sama dengan 8 tambah 9 tambah 10. Kebaran kalian bagi 8 dipilih, 9 dipilih, 10 dipilih. So, okay, PY sama dengan 8, PY sama dengan 9. Okay, masuk je formula. Sama je, NCR darab PR darab QN tolak R. Tengok dia masuk formula. N10, C yang dipilih, NCR yang dipilih. So, 10, C 8. P tadi, sebab dia tak nak, dia yang tak mampu. So, P dia akan berubah. Okay, sebab tu P dia kat sini 0.65. 0.65, 0.65. Okay, boleh. So dapat 0.2617. Macam tu. Okay. Okay. Soalan satu ni. Cuba buat dulu. Okay. Ni serata sesuruh cuba buat dulu lah. So saya ikut. Okay, cuba buat dulu. Nanti komen ke, open mic ke, bagi tahu jawapan. Saya bagi masa 5 minit. Kau buka ni. Buka ni. Kesan jawapan. Nanti jawapan apa ada sikit ni. Mana siap dia lah. Aku kira ni. Tengok. Dia ada kat sini. Betul ke? Ya, matematik. Ada dulu dia kau. Ayo. Boleh. Kau boleh. Okay. So, ada tak yang boleh cuba komen ke voice bagi jawapan dia. Yang A apa? Nampak ni insurans. Ini petai ini panggil dia. Hari ini kesiannya kau tahu. Ini kesalahan dia. Ini taklah bayar. Okay, dah. 1/2. Okey, yang A. Okey. Itu untuk soalan A betul lah. Okey. Kita mana pen? Okey. Soalan 1. 7 orang pelajar di sebuah universiti tempatan memohon beasiswa yayasan negeri masing-masing. Okay. Kebaran kalian bahawa setiap pelajar akan berjaya mendapati beasiswa ialah 1/3. So P
1/3. Q 2/3. Okay, soalan nak? Oh, lupa. 7 orang pelajar. So 7 ni adalah N. Soalan nak? Semua orang pelajar berjaya mendapat beasiswa. Okay. Tak, dia kata semua orang pelajar berjaya. So berjaya. So kebarangkalian bagi P dia adalah 1/3. Sebab 1/3 tadi adalah yang berjaya mendapat beasiswa. Kalau dia kata tak berjaya, so P dia 2/3. Nah, dia kata semua pelajar, so maksudnya P X sama dengan 7. So maksudnya, okay, lepas tu masuk je formula. 7C7 darab P 1/3 kuasa R yang dipilih 7 darab Q 2/3 kuasa kosong. So kita akan dapat 1/2187. Okay, macam tu. Okay, tu untuk A. Letter A. B pula. Okay, dia kata hanya 2 orang pelajar berjaya mendapat beasiswa. So hanya 2 orang pelajar. So maksudnya P X sama dengan 2. Okay. Bila kita dah tahu dah berapa orang, so kita just masuk je formula. NCR. Okay. N 7 CR yang dipilih R ni ikut sini. X sama dengan 2. So R dia adalah 2. So darab P 1/3 kuasa 2 darab 2/3 kuasa 5. So nanti kita dapat kebarangkalian dia 0.3073. 0.3073. So untuk C pula, dia kata selebih-lebihnya. Okay, maksudnya okay, simbol bagi selebih-lebihnya P X selebih-lebihnya simbol dia adalah kurang ataupun sama dengan. So selebih-lebihnya 2 orang pelajar. Okay, 2 orang pelajar. Okay, kita tadi total orang ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kurang atau sama dengan maksudnya 2 termasuk. So kurang ke sini. So dia nak ke barang kalian 0, 1, 2. So kita just buat P X sama dengan 0 tambah P X sama dengan 1 tambah P X sama dengan 2. Okay, and then just masuk formula NCR PR darab Q N tolak R. Okay, itu maksud dia. Okay, boleh. Okay, faham. Okay, teruskan soalan 2 pula. Okay, tak soalan 2. Dalam suatu permainan, peserta perlu meneka bilangan guli dalam sebuah botol. Kebarangkalian memperoleh tekaan yang tepat ialah P. Okay, so kebarangkalian berjaya dia P lah. Kita tak tahu. So dia suruh cari nilai P dan bilangan tekaan. So bilangan tekaan adalah N. Supaya mean dan variance masing-masing ialah 36 dan 14.4. Okay, mean 36. Dia bagi dah. Mean dia adalah 36. So kita just masuk NP, formula mean NP sama dengan 36. Okay, and then lagi satu, dia kata variance dia adalah 14.4. 14.4 formula variance NPQ. So nampak tak? NP36 kita masukkan dekat sini. So 14.4 sama dengan 36Q. Nanti kita akan dapat nilai Q sama dengan 2/5 ataupun sama dengan 0.4. Soalan nak minta nilai P. So kita tahu tadi P tambah Q sama dengan 1. So maka P sama dengan 1 tolak Q. So P sama dengan 0.6. So nak cari nilai N tadi, masuk dekat formula mean. N
P 0.6. Wah, 0.6 sama dengan 36. So kita dapatlah nilai N adalah 60. Okey, macam tu je. Boleh? Okey. Soalan 3 pula. Kita soalan 3. 80 daripada jumlah sebuah sekolah meminati mata pelajaran sains. Okay. Suatu sampel yang terdiri daripada N orang murid, okay, N, dipilih secara rawat dari sekolah itu. Okay, dia beritahu jika kebarangkalian bahawa semua murid, okay, semua murid minat pelajar mata pelajaran sains ialah 0.1342. So suruh cari nilai N. So, okay, soalan kata yang minat kan, okay, minat. So 80 tadi adalah orang kebarangkalian yang berjaya yang meminat mata pelajaran sains. So maksudnya P dia akan jadi 80 per 100 ataupun 4 per 5. So bila P 4 per 5 maka Q sama dengan 1 per 5. So dia bagi tahu jika kebarangkalian bahawa semua murid minat. So maksudnya semua murid minat P X sama dengan semua murid. So dia bagi tahu tadi ada N orang murid. So dekat dalam soalan pula dia bagi tahu semua orang semua murid. So maksudnya P X sama dengan N, semua orang. So dalam suatu sampel tu ada N orang murid. Dekat soalan tadi dia kata semua murid. So maksudnya semua. So maksudnya semua N lah. So P sama X sama, okay, P X sama N. So formula dia NCR. Okay. NCR. R tadi bilangan orang yang dipilihkan. So semua. N. Darab 4 per 5 kuasa N darab 1 per 5 kuasa kosong. So sama dengan 0.1342. So kat sini bila NCN, okay, maksudnya N tu ada sesuatu nilai lah. Cuba tekan kalkulator sebagai contoh lah. 8C8. Kita akan dapat nilai dia 1. 9C9. So dapat nilai dia 1. Maksudnya dekat sini akan jadi 1. So dia 1 nilai dia tak perlulah tulis. Sama juga 1 per 5 kuasa kosong. Dapat nilai dia 1. So yang kita tinggal adalah 4 per 5 kuasa N. So sampai kat sini kita pakai hukum log. Okay, kita samakan. Okay, yang macam tadi ketaksamaan. Bila ketaksamaan kita kena ubahlah bila dia bawa pergi sebelah. Tapi ini sama dengan, bila sama dengan tak perlu buat apa-apa lah. Okay, so kita dapat N dia 9. Bawa log 0.8 bawa pergi sebelah dapat 9. Okay. Sekejap. Okay, tengok soalan B. Okay, berdasarkan jawapan di A, cari kebarangkalian bahawa kurang daripada 3 orang minat mata pelajaran sains. So, kurang daripada 3. So, maksudnya P X kurang daripada 3. Okay, kita tengok. Orang tadi ada 0, 1, 2, 3 sampai 9. So, dia kata kurang. So, maksudnya kurang pada 3. 3 ni tak termasuk. So, dia nak 0, 0, 1, 2. So, dia nak P X sama dengan 0 tambah 1 tambah 2. Ni nampak ni, okay. Lepas tu just masuk formula NCR darab P R darab Q N tolak R. Okay, dah masuk formula. So, kita dapat dia punya kebarangkalian dia. Okay, macam tu. Okay. No. Okay.
Satu soalan ni pula. Okay, Hani. Saya bagi, cuba buat dahulu. Cuba buat dahulu soalan satu ni. Bagi masa 5 minit. Make sure faham tau. Kalau tak faham, komen je. Laju ke, slow ke. Okay. Okay, dah. Okay, kita tengok. Dia bagi tahu soalan satu, sekeping duit siling adil dilambungkan sebanyak 4 kali. Okay. Duit siling ada dua permukaan kan. So, satu gambar, satu lagi nombor. Okay. Bina jadual taburan kebarangkalian untuk mendapat angka. Okay, tengok. So, maksudnya dilambung sebanyak 4 kali. So, X dia 1, 2, 3, 4. Okay, tengok ni. So, dia suruh bina jadual ke? Dia bina jadual mesti ada X sama dengan R dan P X sama dengan R. Maksudnya kebarangkalian dia lah. Kalau kosong dipilih, berapa kebarangkalian dia? Okay. Duit siling ada dua permukaan. Nombor dan gambar kan. So, kebarangkalian untuk mendapat nombor ni adalah sama dengan kebarangkalian untuk dapat gambar. So, sebabkan dia ada dua permukaan je, so P dia, kebarangkalian berjaya mendapat nombor tu adalah 1/2 je. Dia ada dua permukaan je. Kalau dapat nombor, kan 1. Kalau 1/2. 2 belah tu. Dua buah permukaan tu. So, maksudnya P 1/2. Bila P 1/2, so Q pun 1/2. So kita just buat je. P X sama dengan R. Okay, kalau kosong, kalau kosong yang dapat, yang dipilih, so P X sama dengan kosong. So kita just masuk formula. P X sama dengan kosong. Okay, masuk formula lah. NCR tau. N 4 C kosong darab P 0.5 kuasa kosong darab 0.5 kuasa 4. Okay. And then dah masuk nilai. Sama juga. Kalau macam ni P, terusnya P X sama dengan 1. Itu masuk formula. X sama dengan 2 sampai 4. So, dia suruh bina jadual je kan. Okay, inilah jadual dia. So, dekat jadual dia mesti ada yang dipilih X sama dengan R dan nilai kebarangkalian dia. So, kalau 4 dipilih, so berapa kebarangkalian dia. Okay, macam tu.
Okey. Okey, itu soalan 1. Soalan 2 pula. Okey, soalan 2. Sebiji dadu dilambung sebiji dadu adil dilambung sebanyak 3 kali. Okay, and dia 3 lah sebanyak 3 kali. So dia suruh bina jadual dan lukis graf taburan kebarangkalian untuk mendapat nombor lebih daripada 3. So lebih daripada 3. So maksudnya dia dilambung-lambung tu sebanyak 3 kali kebarangkalian dia untuk mendapat lebih daripada 3. Okey. Bila lebih, okey, dadu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia kata lebih daripada 3. So bila lebih daripada 3, sila 4, 5, 6. So 4, 5, 6 ada berapa? Ada 3. Per dengan semua 6. So, maksudnya P dia adalah 1 per 2. So, Q pun 1 per 2. Okay, sebab tu lah kat sini kita tengok P dia adalah 1 per 2. Okay, so bina jadual. Okay, P X lebih besar daripada 3. Okay, bila lebih besar daripada 3. Okay, ini adalah jadual dia. So, 0, 1, 2, 3 kena ada. So, bila P X sama dengan 0. So, kita just masuk formula dia. NCR. Okay, sama je formula dia. Okay, hanya dia suruh bina jadual kan. So, daripada 0 sampai 3. So, PX X sama dengan R 0, 1, 2, 3. Nampak? Okay, inilah bila dapat nilai kebarangkalian dia. Kalau dia suruh buat graf kan. Buat graf. So, kalau boleh perpuluhan, kalau boleh pecahan, better pecahan. Sebab dia lagi mudah untuk keluar nanti. So, kita tengok. So, untuk buat dia punya graf, paksi X dia R. R di mana nilai yang dipilih tadi lah Pak. 0, 1, 2, 3. So, paksi untuk Y ni nilai kebarangkalian dia. So, tengok. Kalau 0, nilai kebarangkalian dia adalah 1 per 8. So, cara buat dia, kita just naikkan ke atas terik and then bulat. Macam tu lah. Make sure skala dia betul. Okay. Kita buatlah pula untuk 1. Okay. Lepas tu, kalau untuk graf bagi taburan binomial ni, 0, kita jangan start pada sini tau. Yang ni salah. Kalau start pada 0 pada sini, salah. Kita kena jarakkan sikit pada titik asalan dia tu. Sebab 0 tu, dia ada nilai kebarangkalian dia. So, sebab tu kita jarakkan. Okay, so 0 kat sini. So 0, 1 lah. Sini lah 1. Bila 1 berapa kebarangkalian dia? Plot. And then 2, tarik ni atas, titik je. Ni tarik ni atas, titik. Okay, lepas tu. Okay, sampai sini. Okay. Ni ada berapa kesilapan lah. Yang saya pernah tengok lah. Macam kawan saya buat. Okay, dia dah betul dah plot. Dia dah buat graf betul. And then, dia pergi sambungkan hujung ke hujung. Okay, kalau macam ni salah. Graf binomial dia tak ada sambung hujung ke hujung lah. Just naik atas, bulat titik je. Macam tu je. So, sekadar reminder. Jangan sambungkan. Okay. Macam tu cara cari dia. So, paksi X. Okay, bila graf taburan binomial, paksi X dia bilangan yang pilih tadi. R dia. Kalau paksi Y, bilangan kebarangkalian dia. Okay, kita tengok soalan nombor 3 pula. Okay, nombor 3. Okay, padam dulu. Nombor 3. Kebarangkalian seorang murid tingkatan 5 melanjutkan pelajaran selepas tamat persekolahan ialah 0.85. Okay. Orang yang melanjutkan pelajaran selepas tingkatan 5, okay, kebarangkalian dia ada 0.85. Okay. Kalau melanjutkan 0.85, yang tak melanjutkan 0.15. Okay.
Okey. Tengok, dalam suatu sampel yang terdiri daripada 8 orang murid. So, maksudnya N sama dengan 8. 8 orang murid. So, N sama dengan 8. Kita suruh cari kebarangkalian bahawa semua murid. Okey, semua murid maksudnya 8 lah. X dia sama dengan 8. Okay, semua murid melanjutkan pelajaran selepas tamat persekolahan. So, P X sama dengan 8. So, kebarangkalian masuk saja formula. N tadi 8 C8 darab P dia P 0.65 0.85 kuasa R 8 darab Q kuasa N tolak R kosong. So, kita akan dapat nilai dia ni 0.2725. Okey, sini Px sama dengan. Okey. So tengok untuk B pula. Yang B dia minta kurang kebarangkalian bahawa kurang daripada 3 orang. So P X kurang daripada 3 orang murid melanjutkan pelajaran selepas tamat persekolahan. Okey, tengok. Total tadi ada 8 orang. 0, 1, 2, 3 sampai 8. So, dia nak kurang pada 3. So, maksudnya 3 ni tak termasuk. So, dia nak yang ini je. So, kebarangkalian 0 tambah kebarangkalian 1, 2. Kita tengok kat sini. 4. So, kurang pada 3. So, dia maksudnya kebarangkalian 0 orang tambah 1 tambah 2. So, sampai sini kita just masukkan dalam formula NCR. Okay, formula ni memang dah kena tahulah. NCR darab PR darab Q kuasa N tolak R. Okay. Macam tu dia binomial ni dia ulang-ulang je. Kita kena tahu N dia apa, P dia apa, Q dia apa, formula mean, formula variance, formula sampai Y. Okay, macam tu. Okay. Kita lanjut soalan 4. Okay, soalan 4. Okay. Cuba buat dulu soalan ni. Okay, buat dulu soalan ni nanti bagi tahu.
Slide-nya blur. Oh, slide dia blur. Nampak ke? Sorry. Komen. So, anyone dapat jawapan tak? Cuba share. Share dalam komen. Apa? Nanti tak buat juga rasa. Saya semua ni. Ya. Tadi okey. So anyone ada yang dapat tak? Senyap je. No reaction ke? Dia tak tahu. Cuba bagi tahu. Kalau tak tahu cakap. So boleh kita bincang nanti. Okey. Macam senyap je, cakap je, tak jawapan je. Okay, tak apa. Sekejap. Okay, sebiji durian dipilih secara rawak dari beberapa buah bakul. Dalam ni lah gambarnya. Kebarangkalian bahawa sebiji durian yang dipilih adalah busuk ialah 0.1. Cari nilai jangkaan dan sisian piawai bilangan durian yang busuk. Okey, soalan nak yang busuk, maka kebarangkalian berjaya dia adalah P 0.1. Pak, saya beritahu. Dipilih adalah busuk. Lepas tu soalan minta yang busuk. Okay, ini yang dimasukkan kebarangkalian berjaya tadi. Dia berkait. So, P dia 0.1. Bila P 0.1, Q akan jadi 0.9. Okay. Soalan nak cari nilai jangkaan. Okay. Nilai jangkaan tadi adalah mean. Okay. Nilai jangkaan adalah mean. So, mean formula adalah NP. Okay. Mean sama dengan NP. So, N dia beritahu 50 biji durian. Okay, dah 50. So, N dia adalah 50. So, 50 darab P 0.1. So, kita akan dapat mean sama dengan 5. Okay, macam tu. Nilai jangkaan maksudnya mean. So, mean formula dia NP. So, N kita tahu 50. P 0.1. So, dah boleh cari mean. So, mean dia 5. Okay, mean dia 5. Okay, kita tengok pula. Soalan nak. Okay. Lepas tu dia nak sisihan piawai. Okay, sisihan piawai tadi formula dia punca kuasa NPQ. Okay, nampak tak? NP ni kat sini tadi. NP 5. So, ganti. 5 darab Q. Q tadi. Okay. P 0.1. Q 0.9. So, darab Q 0.9. So, kita akan dapat nilai dia 2.1.
2, 1. Okay, macam tu. Nilai jangkaan maksudnya dia nak min. So dia nak sisihan piawai. Okay. Pakai formula sisihan piawai. Okay, soalan 5 pula. Muat. Okay, nombor 5. Pun boleh ubah rawak binomial X bertaburan binomial NP mempunyai min 5 dan variance 4. Okay, so sekarang dia suruh cari nilai P. Okay, nampak tak? Konsep dia sama je. Dia nak nilai P, nak N, nak Q. So, dia beritahu min 5. So, min N P sama dengan 5. So, dan variance N P Q sama dengan 4. So, nampak tak? NP 5 masukkan kat sini. So, 5Q sekejap. Alamak, skip. P bukan 0.9. Kenapa? Hani Carmila. Dah faham ke kenapa P bukan Balkis. Dah faham ke? Kenapa 0.9? Hani sekali. Sebab dia bergantung kepada soalan. Soalan nak durian yang busuk tadi lah. Okay, ni kita previous balik. Dia nak yang busuk kan. So dia beritahu sebiji durian dipilih adalah busuk. Busuk ialah 0.1. So soalan nak nak yang busuk. So dia berkait lah. Maksudnya kebarangkalian yang berjaya dia adalah P sama dengan 0.1. Okay, itu untuk soalan tadi lah. Sorry nak baca komen. Sorry. Okay, kita tengok ni pula. Yang ni tadi. Okay. Kita tahu min 5. Variance 4. So, daripada dua persamaan ni, kita dah boleh cari nilai Q. So, kita dapat Q 4/5. So, bila Q 4/5, maka P 1/5. So, dia nak nilai P kan? Nampak? Dah dapat nilai P. P 1/5. Tengok, konsep dia sama je. Nak P, nak N. Nak P, nak N, nak Q. So, nak cari nilai N tadi, okay, pakai formula ni. Formula min tadi. N, P sama dengan 5. P adalah 1/5. Sama dengan 5. So, kita dapat N adalah 25. Gitu. Okay, kita dapat N 25, P 1/5. Tengok. Nampak? Dia pakai, dia selalu berkait. Pakai formula NP. Formula min, formula variance, formula CFY. Kita dapat N 2/5 and then P 1/5. Okay, tengok soalan ni pula. Yang B pula. Okay. Seterusnya, cari PX sama 3. Nampak? PX sama 3. So, PX sama 3, formula dia. Okay, formula dia tadi. NCR darab PR darab Q N tolak R. So, kita tahu. N adalah. N dia tadi adalah 25. P 1/5. Okay. So, dia nak PX sama dengan 3. Maksudnya, PX sama 3 maksudnya yang dipilih adalah 3. So, N 25. C 3 darab P. P adalah 1/5 kuasa R yang dipilih. 3 darab 4/5 N tolak R. So, 22. So, nanti kita dapat kebarangkalian dia. Ni. 0.1358. Nampak soalan dia macam berulang je. Untuk binomial ni dia tak banyak sangat. Dia tak susah sangat. Okay. Kita tengok nombor 6. Okay, nombor 6. X ialah suatu pemboleh ubah rawak diskret supaya X bertaburan binomial 10, P. Okay, 10 ni adalah N. P tadi kebarangkalian berjaya. Okay, Pak. Kita beritahu P kurang 0.5 dan variance
12/5. Dia suruh cari nilai P dan min bagi F. Kita tahu. Nampak tak? Variance 12/5. So, formula bagi variance tadi, formula bagi variance adalah N P Q sama dengan 12/5. Kita tahu tadi N dia adalah, kita kat sini, N dia adalah 10. So 10 PQ sama dengan 12/5. Okay, so kita dapat PQ sama dengan 6/25. 10 bawa pergi sebelah, kita bagi, kita dapat 6/25. Okay. Okay. Nampak tak? Ada dua pemboleh ubah. Okay. Bila ada dua pemboleh ubah, mestilah dia kena ada dua persamaan, betul? Okay. So ini baru persamaan pertama. Mana nak dapat lagi satu persamaan? Okay. Kita tahu tadi P bila tambah Q, dia akan dapat 1. Nampak? So ini akan jadi persamaan kedua. So sampai sini kita bercerita dah. Dia akan jadi persamaan serentak. So kita fakturkan P dulu. Okay, sini ni dah basic. Rasanya boleh dah. Okay, kita kat sini. Nampak? PQ 60. So dia bagi tadi. Oh ni dia tak tunjuk ke? Okay, kita buat kat sini. So PQ sama dengan 6/25. Jadi P 1 tolak P sama dengan 6/25. Okay, 1 tolak P ni datang mana? Jadi P plus Q sama dengan 1. So Q sama dengan 1 tolak P. Okay, sebab itulah maksudnya Pak. Q 1 tolak P. So substitute kat sini. So P sampai sini dia dah jadi algebra. So kita akan dapat 25P tolak 25P kuasa 2 sama dengan 6. Okay, sampai sini kita dah jadi kuadratik. Kita susun dulu bentuk dia. So, sampai sini kita tekan je macam biasa kuadratik. And then nanti kita akan dapat P dia. Kita dapat P dia 3/5 and then P 2/5. Okay, sampai ke sini buatlah yang bracket ni. Tak muat ni. Okay, tadi dia bagi tahu. Julat P tadi, P, julat dia kurang pada 0.5. So kita 3/5 ni 0.6 and ni 0.4. So automatic nilai P adalah 0.4. P sama dengan 2/5. Okay. And then soalan minta apa? Nilai P dan min bagi X. Okay. Min tadi, min sama dengan N P. So N 10. N tadi 10 darab dengan P 0.4. So kita dapat 4. Okay. Tentu. Okay. Settle lah untuk soalan 6. So, sekejap. Padam dulu. Tak muat. So, kita nombor 7. 6B. 6B tak nampak. Okay. Dia nak P X sama dengan 4. Nampak? Soalan dia sama je berulang. So, P X sama 4. Masuk je formula 10C. Yang dipilih 4. Darab P tadi 0.4 kuasa 4 darab 0.6 kuasa 6. Kita dapat nanti nilai kebarkalian dia 0.2508. Okay. Settle untuk 6B. Kita tengok soalan 7. Soalan 7. 20 keping duit sini amboi. 20 keping. Okay. So 20 keping ni adalah
and dia 20 keping duit shilling adil dilambungkan secara serentak. X ialah pemboleh ubah rawak diskret yang mewakili bilangan angka diperoleh. Hitung mean dan variance X. So, nampak tak? N 20. So, P dengan Q kita tak tahu. Okay, nampak tak? Duit shilling. Duit shilling tadi ada dua permukaan kan? Nampak? Kebarangkalian untuk mendapat nombor tu adalah 1/2. Kebarangkalian untuk mendapat gambar 1/2 juga. So, automatic P dia 1/2 and then Q pun 1/2. Macam tu. Sebab duit shilling kan dua permukaan. So, bila dapat kebarangkalian untuk dapat gambar tu 1/2. Sebab dia satu daripada dua permukaan. So, untuk dapat nombor tu 1/2 juga sama. So, dia nak soalan nak hitung mean. Okay, mean apa tak? Mean simbol mean sekejap, lupa. Okay, mean sama dengan NP. Yang tadi 20 darab 1/2. So, kita dapat nilai dia 10. Dapat ni 10. And then dia minta variance. So, variance NPQ. NP tadi adalah 10 darab Q 1/2. So, kita dapat variance dia adalah 5. Okay. Sekejap dia macam tu. Sampai sini boleh faham tak? Okay. Boleh faham. Okay, kita soalan nombor 8. Oh, ni ada gambar otak ni. Okay, hebat ni. Tak apa, kita buat. Dalam satu kajian, didapati bahawa 1 daripada 5. So, 1/5. Okay, kita tak tahu P ke Q. Kita 1/5 buah kalkulator jenama A boleh bertahan lebih daripada 8 tahun. So, kalkulator jenama A ni boleh tahan lebih daripada 8 tahun. Kebarangkalian dia 1/5. So, satu sampel yang terdiri daripada N buah kalkulator. So, bilangan dia adalah N. Dipilih secara rawak daripada jenama itu. Jika kebarangkalian semua kalkulator boleh bertahan lebih pada 8 tahun, ialah 0.0016, cari nilai N. So, bermaksud P dia dekat sini akan jadi 1/5. Nampak? Semua kalkulator boleh bertahan. Nampak? Yang A tadi kan boleh bertahan lebih. Nampak? So, P dia 1/5. So, dia suruh cari nilai N. Maksudnya tadi dia kata kebarangkalian semua. So, maksudnya P X sama dengan N tadi. P X sama dengan N. Okay. So, P X sama dengan N. So, masuk formula. N C N darab P. P tadi 1/5 kuasa N darab. Okay, kalau P 1/5 maka Q 4/5 kuasa N tolak R. N R tadi N juga. So, N tolak R, N tolak N lah. N tolak N sama dengan 0. So, kita dapat 1/5 kuasa N sama dengan 0.0016. Okay, sampai sini. Sampai sini buat macam hukum log tadi lah. Okay, nampak? Dapat N log 0.1. So, log 0.1 bawa ke sebelah dapat N sama dengan 4. Okay. Cukuplah untuk soalan A. Kita tengok B pula. Okay, B. Soalan tu minta kebarangkalian bahawa lebih daripada sebuah kalkulator boleh bertahan daripada 8 kebarangkalian bahawa lebih daripada sebuah kalkulator boleh bertahan. Sekejap. Padam dulu. Sekejap wifi. So, dia kata kebarangkalian bahawa lebih daripada sebuah. So, maksudnya P X dia lebih pada sebuah tu 1. So, P X lebih pada 1. So, total tadi ada 4.
So 0, 1, 2, 3, 4. Nampak tak? So dia nak lebih 1. So 1 ni tak termasuk. So 2, 3, 4. Kita boleh buat P X sama dengan 2 tambah P X sama 3 tambah 4. Atau 1 tolak P X sama dengan 0 tolak P X sama dengan 1. Okey, dia sama je nilai tu. Okey, terpulang nak buat yang mana? Sama, diterima. Sebab total kebarangkalian adalah 1 kan. Dia nak lebih daripada 1, lebih daripada 1 adalah 2, 3, 4. So, bolehlah pakai PX sama 2 tambah 3 tambah 4. Ataupun 1 tolak PX sama 0 tolak PX sama dengan 1. Kita tengok untuk ni dia pakai yang mana. Boleh je dua-dua. Okay, nampak dia pakai 1 tolak PX sama 0 tolak PX sama 1 lah. Sebab dia lagi sikit. Dah sampai sini masuk je formula. Yang tadi dah ada 4. P 0.2 1/5. Okay. Q 0.8 45 je. Masuk 1 tolak P X sama 0. Okay, masuk 4 C 0 0.2 kuasa N darab 0.8 kuasa 4. Okay. So, tolak pula untuk kebarangkalian satu kalkulator sebuah kalkulator boleh dipilih. Okay. P X sama 1 lah. So, kita akan dapat kebarangkalian dia 0.1808. Okay, macam tu. Tengok pula. Soalan 9. 9 apa? Okay, dah habis. Untuk 8. So, dalam suatu ujian objektif, yang terdiri pada 16 soalan. Okay, Pak. Terdiri pada 16 soalan. So, maksudnya N dia adalah 16. Okay. Setiap soalan mempunyai 4 pilihan jawapan dengan satu daripadanya adalah betul. Okay. Seorang murid meneka jawapan bagi setiap soalan itu. Okay. So, dia suruh jangkakan bilangan soalan yang diteka dengan salah. Maksudnya, total soalan ada 16. Okay, nampak dekat sini tadi. Pilihannya dengan satu daripadanya adalah betul. So, maksudnya, satu daripadanya adalah 1/4 betul. Okay, 16. Sudah, okay. So, total dia ada 16. So, N. So, dia nak jangkakan bilangan soalan yang diteka adalah salah. So, yang betul tadi adalah 1/4. So, yang salah adalah 3/4. Okay, nampak? Mana datang 1/4-nya? Tengok tak? Setiap soalan mempunyai 4 pilihan jawapan dengan satu daripadanya adalah betul. So, 4 daripada 16 sama dengan 1/4. So, 1/4 ni adalah P. P tu yang betul. Okay. So, soalan minta jangkakan bilangan soalan yang diteka dengan salah. So, salah Q. So, nak tahu berapa yang salah tu, 16 darab dengan kebarangkalian yang salah tadi. Kita akan dapat 12 soalan yang mungkinlah salah. Okay, berdasarkan yang diminta. Jangkakan bilangan soalan yang diteka dengan salah. So, total dia darab dengan kebarangkalian salah, dapatlah 12 soalan. Soalan. Okay, settle untuk A. So, kita tengok untuk B pula. Okay, B. Cari kebarangkalian bahawa murid itu mendapat semua jawapan salah. Okay, wait. P 1/4. Okay. Okay, tengok Okay, P ni, yang betul tadi 1/4. Q 3/5. Okay, tengok. Kalau tengok kat soalan ni, dia kata kebarangkalian bawah semua murid mendapat semua jawapan salah. So, P
X sama dengan 16. Wait. Okay, Px sama 16. And then dia kata semua jawapan adalah salah. Nampak? P ni, nilai P akan sentiasa merujuk kepada soalan. So, kebarangkalian berjaya bagi soalan ni adalah kebarangkalian yang salah. So, yang salah tadi adalah 3/5. So, P dia akan berubah jadi 3/5. Yang first tadi, yang first tak ada. Pak, dekat sini, P dia 3/4. Sebab apa? Sebab soalan minta semua jawapan salah. So, kebarangkalian yang salah tadi adalah 3/5. So, P dia akan jadi 3/5. So, ni masuk formula. 16. NC 16 darab 3/5 kuasa 16 darab Q dia 1/4 kuasa kosong. So, kita akan dapat nanti kebarangkalian dia adalah 0.01. Okay, boleh? Okay, settle untuk B1. So, kita tengok untuk B2 pula. Okay, untuk B2, dia kata cari kebarangkalian bahawa murid itu lulus dalam ujian jika 60% dianggap sebagai lulus. So, maksudnya 60% lulus. Okay. Okay, macam kita yang selalu kita kira nak cek markah kan, contoh. Kalau kita nak cek markah, mesti kita total markah yang kita betul kan, per dengan total markah dalam soalan. Okay, katakanlah 100, macam math 140 kan. So, kita akan darab dengan 100. So, kalau dapat 40 baru lulus. Okay, tapi untuk soalan ni, bukan 40 lulus. 60 lulus. So, maksudnya, kita nak tahu berapa soalan yang dia betul sampai dapat jadi lulus. So, maksudnya, kita tak tahu dalam soalan tadi ada 16 soalan kan? 16 soalan. So, untuk dapat beberapa soalan yang dia betul tu, kita tak tahu. Kita anggap dia sebagai X. So, X per 16 darab 100 sama dengan 60. 60 yang dia lulus. Sebab dia beritahu dia lulus. So, kita akan dapat nilai X adalah 9.6. Macam ni. Bilangan soalan tadi, mana ada soalan 9, lepas tu 9.6, lepas tu baru 10. So, tak ada. So, maksudnya, kalau X9, kita kena dapat X 9.6. So, bilangan soalan kena integer. So, kalau 9/16 darab 100, kita akan dapat 9/16 darab 100, kita akan dapat 56.25. So, 56.25 ni gagal. Sebab apa? Dia kata lulus jika 60%. Okay. Kalau 9 soalan dia betul, dia dapat peratus 56. So, dia gagal. So, berapa soalan yang dia kena betul? So, automatik kita akan ambil 10 soalan. So, bila 10 soalan dia betul, so dia akan dapat peratus dia 62.5. So, barulah dia lulus. So, sebab itulah kita ambil X adalah 10 soalan betul. Kalau ada 9 soalan betul, dia still gagal. Dia tak lepas. Dia tak mencapai had lulus tu. Had lulus bagi sekolah dia 60. Okay, sebab itulah X dia 10. Okay. And then soalan minta dia nak minta kebarangkalian. Okay, so yang betul tadi 10 lah. So P X akan jadi sama dengan 10. So sampai sini kita akan masuk dalam formula saja. Di mana N tadi 16C10. Okay, darab. Okay, nampak nampak tak? Kita bercerita pasal soalan betul. Tadi kebarangkalian untuk yang betul 1/4. Yang salah 3/4. So, P dia akan berubah. P dia akan berubah 1/4.
Nampak berbeza pada yang ni. Yang ni tadi dia kata yang salah. So bila salah, P dia 3/4. Tapi untuk yang soalan ni dia lain cerita pula. Dia kata soalan betul. So P dia akan jadi 1/4. So kuasa 10 darab Q dia lah tulis 3/4 kuasa 6. 6. So kita akan dapat nilai dia kebaran kalian kat 1.359 darab 10 kuasa negatif 3. Itu je. So dah habis dah. Tepatlah sampai 1.5. So itu je lah. Sampai sini je lah kelas kita. Macam mana keseluruhannya, okey tak? Okey. Thank you semua. Ni dah ada orang record kan? Dah ada orang record. Sampai situ je kelas kita. Welcome Acap. Bye. Memang kelas sampai 9.30 kan? Tepat. Terima kasih. Sama-sama.